ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ya berbahagia Tuan Pengurusi Al-Fadhil Tuan Imam, Ustaz-Ustaz, seluruh AJK dan pegawai masjid, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, tak lain tak bukan pertama-tama dan buat selama-lama kita panjatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita. Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan, Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai ke saat ini kita masih lagi berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih lagi berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebenarnya muslim muslimat sekalian, kita ni tak cukup dengan nikmat iman dan Islam tanpa nikmat ketaatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tengok berapa ramai yang mengaku Islam, mengaku dapat nikmat iman dan Islam, tapi tak taat perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nikmat ketaatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena rasa syukur sangat ke Allah. Di samping kita dapat nikmat iman dan Islam, nikmat yang besar daripada Allah, Allah Ta'ala bagi pula kepada kita nikmat ketaatan. Dengan nikmat dapat taat perintah Allah, pagi tadi dapat kita sembahyang subuh, alhamdulillah. Dengan nikmat dapat kita taat perintah Allah, dengan hari tadi dapat kita sembahyang zuhur, tadi sembahyang asar, lepas tu tadi sembahyang maghrib, dan sembahyang sebelum tidur. Dan berpuluh tahun kita sembahyang, dan berpuluh tahun kita berpuasa, dan berpuluh tahun kita tunaikan zakat, malam yang pernah tunaikan haji. Alhamdulillah, dengan nikmat apa? Dengan nikmat ketaatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua. Itu nikmat apa? Nikmat ketaatan ataupun nikmat at-taufiq, ataupun nikmat qudrat nak taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah muslimin muslimat, sudah malam ni dapat kita pula duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni merupakan apa? Rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah. Kata ulama, di dunia ni hanya ada dua taman syurga. Di dunia hanya ada dua taman syurga. Nah, tengok. Yang pertama tak lain tak bukan rawdah
rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman syurga Allah. Itu taman syurga Allah yang pertama yang ada kat dunia. Yang kedua kat mana? Yang kedua, Nabi pernah sebut kepada sahabat-sahabat, idza marantum bi riyadil jannah farda'u. Jikalau kamu melewati ataupun melalui taman-taman syurga, Nabi suruh apa? Nabi suruh singgah bersenang-senang dalam taman syurga tersebut. Nabi suruh singgah bersenang-senang dalam taman syurga tersebut. Sahabat-sahabat tanya Nabi, apa tu taman syurga wahai Rasulullah? Nabi pun bagi tahu, majalisul ilmi, majlis ilmu. Macam kita tu malam ni muslimat sekalian, dapat jadi tetamu Allah, dapat jadi tetamu surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Moga-moga dengan kita dapat jinakkan diri. Moga-moga dengan kita dapat dekatkan diri dengan taman syurga di dunia. Di akhirat Allah Ta'ala akan dekatkan kita juga, akan mampirkan kita juga, akan masukkan kita juga di dalam taman syurga Allah di akhirat insya-Allah. Jadi kita tengok apa kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Kita tengok sikit muslimah sekalian. Nabi kata apa? Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi kata tidaklah satu kaum, tidaklah satu golongan ataupun satu kelompok duduk di dalam majlis ilmu. Macam kita duduk malam ni, tuan-tuan sekalian, duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mana kita sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi sebut? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah turun kepada mereka itu melainkan ketenangan, iaitu as-sakinah, ketenangan daripada Allah. Orang haji duduk dalam majlis zikir, majlis ingat ke Allah, majlis ilmu, dia selalu dapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni bila tenang, tuan-tuan cuba perhati tengok. Orang yang tenang ni dia senang apa? Dia senang lena, tuan-tuan. Dia senang tidur. Jadi tak heran kalau orang duduk dalam majlis ilmu dia tidur. Sebab dia dapat apa? Dapat ketenangan. Jadi siapa-siapa tidur tuan-tuan dengan Allah dia. Sebab tengok dapat ketenangan daripada Allah. Itu orang muslim pun tempat lain. Tempat lain tu. Kita mula kuliah dia mula pejam mata. Bila habis, bila nak jaga, bila ustaz sebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun jaga. Tapi orang sini, orang tempat lain, tak apa. Nabi sebut apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Dapat apa? Dapat ketenangan daripada Allah disebabkan kita duduk dalam majlis zikir, majlis ingat ke Allah. Apa lagi dia sebut? Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan diturunkan pula kepada mereka rahmat Allah. Kita ni muslimat sekalian, kaya macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita, kalau tak ada rahmat Allah, tak guna hidup kita. Itu saja kunci dia. Hebat macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita, kata kuat macam mana pun kita, tanpa rahmat Allah tak guna hidup kita. Apalagi Nabi sebut, bukan setakat dapat ketenangan daripada Allah, bukan saja dapat rahmat daripada Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Nabi sebut, dan orang-orang yang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu tersebut, disebut nama mereka fi man 'indah, di kalangan sesiapa yang duduk kat sisi Allah. Siapa yang sedang, siapa yang selim di sisi Allah,
As-Sajdah. Kalau tuan-tuan tengok Al-Quran, ada sebelum surah As-Sajdah yang tiap-tiap pagi Jumaat tu imam baca tu Alif Lam Mim As-Sajdah. Sebelum surah As-Sajdah jumpa surah Luqman, dan ayat terakhir surah Luqman ayat 34. Ayat tu kita nak tengok malam ni. Apa Allah Ta'ala sebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Kita tengok ayat terakhir surah Luqman ayat 34. Apa ada dalam ayat tersebut? Kita tengok dulu. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Innallaha. Apa maksud inna? Apa maksud Allah? Kalau kita yang pernah mengaji bahasa Arab, ustaz-ustaz tu ramai yang ada ni, guru bahasa Arab pun ada, yang pernah mengaji pondok pun ada, yang pernah mengaji sekolah agama pun ada. Kalau kita baca Al-Quran, jumpa huruf inna bermakna huruf at-tawkid, penegasan, ataupun harfu nasbin. Penegasan at-tawkid. Penegasan apa? Kalau kita tengok banyak ayat Al-Quran yang mula dengan ini, kalau kita tengok terjemah, diterjemahkan dengan sesungguhnya. Makna apa? Makna itu penegasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dalam ayat itu? Nak tengok apa yang disebut dalam ayat tersebut. Indahu, di sisinya sahaja. Nampak? Maknanya muslim muslimat sekalian kata ulama tafsir, di sisi Allah Ta'ala sahaja. Apa-apa yang nak disebutkan selepas ayat tadi ataupun dalam rangkaian ayat-ayat tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahu, di sisinya sahaja. Kata ulama tafsir, tak ada di sisi para malaikat, tak ada. Tak ada di sisi para nabi, para rasul, tak ada. Tak ada di sisi para sahabat, tak ada di sisi para manusia. Apa tu? Ilmus sa'ati. Pertama, pengetahuan tentang hari kiamat. Kita tahu tak bila nak jadi kiamat? Kita tak tahu. Malah kalau kita tengok dalam tafsir, yang disebut innallaha 'indahu, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala sahaja. Kata ulama tafsir, siapa pun tak tahu kecuali hanya sahaja Allah Ta'ala. Malaikat pun tak tahu kecuali Allah Ta'ala maklumkan. Nabi-nabi, rasul-rasul tak tahu kecuali selepas Allah Ta'ala maklumkan. Apalagi sahabat-sahabat tak tahu, ulama-ulama tak tahu, apatah lagi kita manusia biasa lagi tak tahu bila nak jadi kiamat tersebut. Memang ada ramalan, kita tengok ada ramalan apa? Ramalan tentang kiamat. Ada satu kaum kita tengok berkuang berapa banyak tahu daripada ramalan kiamat akan terjadi pada 21 Disember 2012. Lama dah. Kalau ikut tarikh tu, kaum ayah, kalau ikut tarikh tu, malam ni kita tak tahu. Kalau ikut tarikh tu, dekat 2 tahun dah kiamat. Itu ramalan. Boleh pakai tak boleh pakai. Ramalan. Memang ada disebut dalam hadis-hadis tentang kiamat, tapi itu petanda kiamat kecil, petanda kiamat besar. Tapi waktu yang tepat tentang
tentang kiamat, wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala sahaja maha mengetahui. Allah Ta'ala dah bagi tahu ilmu tersebut hanya ada di sisi Allah. Kalau kita tengok dalam ayat ni, kita nak baca ni, muslimah sekalian, ada 5 kunci kebaikan. Kalau kita tengok pelan-pelan, ada 5 kunci kebaikan, 5 benda gaib yang hanya ada di sisi Allah. Pertama apa tadi? Pertama tentang kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, apa tu? Dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Makna apa? Hujan tu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bila nak turun, di mana nak turun. Ada tak ramalan kaji cuaca? Ada. Tepat tak? Belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Adalah ramalan kaji cuaca dalam TV ada, dalam radio ada, dalam paper ada, dalam canggih internet pun ada. Buka tengok di tempat mana hujan, tempat mana tak hujan. Ramalan kaji cuaca yang belum tentu tepat. Contoh dia beritahu, dia umumkan besok pagi dia ramalkan hujan di sebelah Kajang. Dia sebut Kajang, dia sebut pagi dia ramalkan hujan. Kita tunggu pagi tak hujan, tengah hari tak hujan, petang tak hujan, malam tak hujan. Itu kata ramalan tu. Sebab apa? Sebab ilmu tentang turunnya hujan, wa yunazzilul ghaitha, hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa tu? Dan dialah yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Rahim siapa tu? Rahim si ibu-ibu, rahim si muslimah, rahim si wanita. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Yang ada dalam rahim si ibu tu laki ke perempuan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Yang ada dalam rahim si ibu tu syaqiyun atau sa'idun, celakakan dia, bahagiakan dia, hanya Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Nak keluar dari rahim si ibu tu, nak keluar sekali lagi dia nikah, jadi PM ke, jadi ahli parlimen ke, jadi adun ke, jadi ulama ke, jadi ahli peperang ke, jadi siapa-siapa sahaja ke, hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Sebab Allah Ta'ala dah tegaskan, wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yakni Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, apa tu? Dan tiada seorang pun dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok hari. Dalam arti kata apa? Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok hari. Besok hari ke, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, seorang pun tak tahu apa nak jadi. Kita tahu tak apa nak jadi kat kita besok? Tak tahu. Apa nak jadi kat kita sekejap lagi? Kita tak tahu. Bulan depan, minggu depan, tahun depan, Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita hanya merancang, yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keempat. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inilah kita tak tahu apa tu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Inilah kita tak tahu. Di mana kita akan mati, Allahu a'lam, kita tak tahu. Di celah bumi mana kita akan mati, kita tak tahu. Di dalam lubang mana kita akan mati, kita tak tahu. Di negeri mana kita akan mati, kita tak tahu. Di negara mana kita akan mati, kita tak tahu. Di kampung mana kita akan mati, kita tak tahu. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu dah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
dan tiada seorang pun dapat mengetahui di mana dia akan mati. Contoh kita lah muslimah sekalian. Kita ni orang kata kalau umur senja ni kita dah bagi wasiat dekat anak cucu dah. Bagi wasiat si Tok Wan. Tok Wan bagi wasiat dekat cucu, Tok pun bagi wasiat, mak ayah pun bagi wasiat dekat anak-anak. Bagi tahu wasiat. Cek, kalau kita apa pun cek. Tengah ni laptop. Kalau Tok Wan mati sat lagi, tolong simpan Tok, tolong hubungi Tok di dekat kampung Sungai Ramang. Ada sebut macam tu lah, ada doa. Kalau Tok Wan meninggal, ayah atau mak meninggal, tolong simpan Tok, tolong hubungi dekat Sungai Ramang, dekat Kajangan. Bagi wasiat. Tiba-tiba alhamdulillah ada rezeki Allah Ta'ala bagi di Mekah, alhamdulillah. Betul-betul lagi di Mekah, bulan Syaban di Mekah berumrah. Sakit saat kat sana, meninggal kat Mekah tu. Tadi kita wasiat kalau meninggal tolong simpan Tok Wan di Sungai Ramang. Tiba-tiba meninggal di Mekah, bumi pun kat Mekah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun dapat tahu di mana dia nak mati. Itu satu. Ataupun kita orang kata apa, lahir kat Sungai Ramang, lahir di Kajang, membesar di Kajang. Tiba-tiba terus bilang kita pergi mana? Kita pergi Mekah, di Madinah, alhamdulillah, depan Kaabah doa ke Allah. Depan Kaabah tak tinggal doa ke Allah, ya Allah ya Tuhanku, matikanlah diriku ya Allah, ambillah nyawaku ya Allah ketika aku berada di Mekah ini ya Allah. Minta ke Allah. Tak cukup kita depan Kaabah Al-Musharrafah, di pulang di Madinah Al-Munawwarah, dalam raudhah depan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta lagi, ya Allah matikanlah diriku ya Allah di Madinah ya Allah, ambillah nyawaku di Madinah ya Allah agar dekat dengan kekasihmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tiba-tiba tak mati di Mekah, tak mati di Madinah, mati di kampung Sungai Ramang juga. Kita tak ada nak mati kat mana? Allahu a'lam, kita tak tahu. Ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba Allah tuan-tuan sekalian. Saya ingat lagi, mungkin tuan-tuan lupa dan nak ingat sikit malam ni. Dia lahir kat mana? Contohlah kita langkah Malaysia, jumpa Thailand, jumpa Thailand langkah sikit, jumpa beberapa negara. Tiba-tiba jumpa satu negara, negara Mongolia. Mongolia. Tuan-tuan dapat pandang jumpa Mongolia. Jumpa Mongolia. Hamba Allah tuan-tuan sekalian, dilahirkan di Mongolia, dibesarkan di Mongolia. Tiba-tiba dia main Malaysia, gedebuk, kena kongsi, mati di puncak alam. Dia tak ada mati kat mana, dia pun tak tahu. Bukan dia seorang, kita semua pun tak tahu. Sebab wa ma
masa Dajjal bawa, dia bawa neraka, dia bawa surga. Surga tu apa? Surga tu yang sebenarnya adalah neraka. Neraka yang bawa tu adalah surga. Dan itu tuan-tuan di Mesir hari itu, saya dengar satu khutbah Jumaat di satu kampung, namanya kampung Muni, kampung sahabat Ayahanda Saksuri itu kat sana. Syekh Sa'id Abu Arab, salah seorang sahabat dari Fadil Ayahanda Ustaz Saksuri Al-Syekh, ada di kampung nak bicara Syekh tu, tapi tak tahu sebab Syekh tu dah meninggal. Kebetulan hari itu setiap hari Jumaat, kebetulan hari itu pergi hari Jumaat di kampung tersebut, kampung Muni. Bila di kampung tu masuk waktu Jumaat nak cerita buat khutbah, Syekh yang baca, Syekh yang sampaikan khutbah pada hari tersebut, dia cerita bab Dajjal. Dajjal bawa apa? Tak lain tak bukan, Dajjal bawa fitnah yang cukup besar. Yang saya pertama kali dengar dalam khutbah tersebut, Dajjal ni dia akan tanya dekat orang, dia tanya, dia tengok iman orang ni kuat tak kuat. Dia akan tanya, siapa Tuhan kamu? Contoh dia tanya kita, siapa Tuhan kamu? Kalau kita jawab Allah Ta'ala saja Tuhan kita, kamu wahai Dajjal bukan Tuhan aku. Apa Dajjal buat? Dajjal dia bawa gergaji, dia bawa gergaji. Bila kita tak mengaku Dajjal itu Tuhan kita, dia akan belah kepala ini, dia akan belah kepala ini sampai ke bawah, terbelah dua. Sakit tak kira dah mesti sakit. Dia belah kepala kita sebab kita tak mengaku dia Tuhan kita. Dia belah sampai terbelah dua. Bila terbelah dua, Dajjal tadi boleh lalu dijelah belahan badan kita tadi, dia boleh lalu. Kemudian Allah Ta'ala bagi kelebihan dekatnya, boleh apa? Boleh sambung balik badan kita yang dah terbelah tadi. Dia sambung balik, dia tanya balik kat kita, anak ni macam mana? Siapa Tuhan kamu? Kalau iman kita masih kuat, kita jawab bahawa Allah Ta'ala sahaja Tuhan kita, Dajjal bukan Tuhan kita. Dia belah lagi kepala kita sampai ke bawah. Itu persoalan dia tentu sekejap. Adakah waktu tu iman kita kuat? Adakah waktu tu kita boleh menepis fitnah Dajjal yang cukup kuat? Allahu a'lam, kita tak tahu. Banyaklah fitnah Dajjal kalau kita nak sebut muslimah banyak dan panjang. Malam kita tengok rentetan macam mana itu buat Dajjal. Kalau Dajjal tentu sudah fitnah cukup banyak dekat bawah. Sebab tu kena minta kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala jauhi diri kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Fitnah yang besar sebelum kiamat lagi tak bukan fitnah Dajjal. Dan apa lagi yang akan terjadi bila jadi kiamat tersebut? Tak lain tak bukan, sangkakala akan ditiupkan oleh siapa? Oleh malaikat Israfil alaihi salam. Israfil, bukan Israel. Orang salah sebut malaikat sangkakala siapa dia? Kita pergi jawab Israel. Kenapa kita tegaskan nama-nama malaikat dengan apa? Tugas-tugas malaikat. Kadang-kadang tegaskan dengan dekat anak cucu kita, mengaji dan juga Islam, mengaji sekolah rendah Islam, mengaji pasti. Mereka ni di sekolah hafal nama-nama malaikat dengan tugas-tugas malaikat. Malu kita kalau dia tanya, kita mana-mana di masjid, pergi mengaji,
masjid. Kita pun cubalah jawab. Anak kita tanya, ayah, ni ustazah tanya, ustazah suruh buat kerja sekolah ni, tapi cik tak tahu. Cik nak tanya ayah malam-malam ni sebab ayah ni rajin pergi mengaji. Dia nak kita hidup pula. Malaikat Israel alaihi salam buat kerja apa ya? Ataupun dia tanya malaikat Mikail alaihi salam buat kerja apa ya? Ayat terdiam siap. Ayat terdiam, ayat jawab kepala. Tak apa dia pun ayat pun jawab hantu dia tak. Malaikat tu kerja pen. Kerja pen. Mana malaikat kerja pen tu sekarang? Ayat tak tahu, malu saya. Lah semua malaikat ayat tak boleh jawab pekerjaan malaikat-malaikat. Lah sekali ayat ni, kalau ayat tak tahu, cik tak tahu lah macam mana. Malaikat Israel alaihi salam bekerja apa ya? Ini ayat teman dia waktu tu. Ini ayat tu hang boleh dah dah. Ini ayat tu hang boleh dah dah. Tugas malaikat Israel alaihi salam bekerja dia mencabut cabutnya ni asal-asal betul tu ayat. Itu pun ayat nasib baiklah sebab dia baca dengan orkestra baru. Surah Allah ulang pendek. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Yang kebetulan terlintas nasyid tu, gagak boleh jawab. Kalau tak hafal lagu tu, pakai pin tak boleh jawab, teruskan malu. Sebab tu kena hafal. Kena hafal dah teruskan malu tu. Kita kata mengaku beriman kepada malaikat. 10 malaikat pun kadang-kadang kita tanya nama pun tak ingat. Bukan tak ingat, lupa. Bukan lupa tapi memang tak pernah hafal. Itu masalah juga. Sama tugas malaikat itu kita kena tahu. Tak apa. Malaikat apa tadi? Malaikat Israel alaihi salam kerjanya diusahakan. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa tu sangkakala? Nabi pun beritahu, sangkakala tersebut berupa tanduk yang besar daripada cahaya. Tanduk yang besar daripada cahaya. Nabi beritahu. Nabi pun ceritalah kepada sahabat tadi, bila Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dan mencipta segala isi langit dan bumi, Allah Ta'ala mencipta sangkakala, dan sangkakala tadi diserahkan kepada malaikat Israel alaihi salam. Dan malaikat Israel alaihi salam tadi dikatakan menerima sangkakala tadi dan memegangnya. Pegang macam mana? Wallahu a'lam. Sambil memandang kepada arasy Allah. Tunggu isyarat daripada Allah, tunggu signal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu arahan daripada Allah. Jika Allah Ta'ala arah ditiuplah sangkakala tersebut. Kalau kita tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di situ ada sebut sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. 3 kali. Pertama, tiupan yang menakutkan. Kedua, tiupan yang mematikan. Dan ketiga, tiupan yang menghidupkan, membangkitkan semua makhluk Allah. Dan kita tengok tadi, bila malaikat Israel alaihi salam diarahkan meniup sangkakala yang menakutkan tersebut, yang mengerikan, yang mengkagetkan kita, apa jadi? Takutlah seluruh makhluk Allah yang berada di langit, yang berada di bumi, yang berada di lautan, semua terkejut dengan suara yang tidak pernah didengar oleh telinga sebelum ini. Tiupan apa? Tiupan sangkakala. Waktu itu kata ulama, ada lagi pihak-pihak ataupun golongan, khususnya orang kafir, yang masih lagi mengkaji mana datangnya punca bumi yang amat hebat. Gunalah segala alatan canggih, gunalah segala alatan moden, alatan terkini, mencari punca datangnya bumi yang amat hebat tersebut, yang tidak pernah
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Waktu itu tiupan yang mematikan seluruh makhluk Allah. Apa Allah Ta'ala sebut? Di waktu tiupan amat dahsyat tadi yang mematikan seluruh makhluk Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, waktu itu semua orang akan lari daripada saudara-saudaranya. Dah tak kenal si abang, dah tak kenal si adik, dah tak kenal kakak, semua tak kenal. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dia hari tersebut, hari apa? Hari ditiup sangkakala manusia lari daripada saudara-saudaranya, adik-beradiknya. Wa ummihi wa abihi, dan manusia lari daripada ibu dan ayahnya sendiri. Lari. Dah tak hiraukan orang yang tersayang. Walaupun kita sayang dekat mak kita macam mana pun, kita dah tak hiraukan kepada mak kita sendiri. Walaupun kita sayang kepada ayah kita macam mana pun, kita akan tinggalkan ayah kita sendiri. Mana disebutkan ketika tiupan sangkakala tadi, ibu yang sedang mengandung keguguran kandungannya, ibu yang mana sedang menyusu tinggal anak yang sedang disusukannya. Sebab apa? Takut dengan tiupan sangkakala yang hebat tadi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apa lagi? Dan suami dari daripada isteri dan anak-anaknya. Dah tak hiraukan suami, dah tak hiraukan kepada isteri, isteri dah tak hiraukan kepada suami, dan tak hiraukan kepada anak-anak yang tersayang. Sebab apa? Waktu itu manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk apa? Sibuk untuk memikirkan urusan apa jadi lalu, apa yang jadi lalu, apa yang tengah bunyi lalu. Sebab tu ada seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi diguncang dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala bebannya, mengeluarkan segala isi kandungannya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia waktu itu bertanya sesama sendiri, apa yang tengah jadi ni, apa yang sedang terjadi ni. Qala al-insanu ma laha, apa yang jadi ni. Waktu tu kita sibuk terus pedang, tak kira hebat macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita, berkuasa macam mana pun kita hanya memikirkan perihal masing-masing, urusan masing-masing. Tak apa, rentetan seterusnya apa jadi setelah makhluk, setelah apa, setelah semua makhluk Allah Ta'ala mati. Berikannya setelah seluruh makhluk Allah Ta'ala mati, manusia semua mati, malaikat pun semua mati, termasuk malaikat Israfil yang cabut nyawa, dan termasuk malaikat Israfil alaihi salam, iaitu sangkakala juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang jadi lepas tu? Selepas itu Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh makhluk. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala lontarkan persoalan. Apa yang Allah Ta'ala tanya? Hari ini siapakah yang punya kerajaan? Hari ini siapakah yang paling berkuasa? Hari ini siapakah yang paling mulia? Hari ini siapakah yang paling agung? Allah Ta'ala tanya. Boleh jawab tak? Tidak boleh jawab lagi semua makhluk Allah. Walaupun kat dunia dia pegang jawatan yang hebat, walaupun kat dunia dia ada kuasa yang hebat, tak mampu nak jawab persoalan daripada Allah. Sebab apa? Waktu itu hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menjawab. Apa
aku sahaja yang punya kerajaan hari ini, akulah yang paling berkuasa hari ini, akulah yang paling agung hari ini, akulah yang paling agung hari ini, akulah hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak mati selama-lamanya. Itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas 40 tahun, lepas 40 tahun apa jadi 40 tahun bila, bukan 40 tahun dunia, 40 tahun di akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Kira tengok 40 tahun di akhirat apa jadi pula? Allah Ta'ala bangkitkan kembali malaikat Israfil alaihi salam untuk hidupkan sangkakala. Untuk apa? Dibangkitkan seluruh makhluk Allah. Bangkitlah seluruh makhluk Allah. Manusia bangkitlah mereka daripada tempat mereka meninggal, tempat mereka dikerumikan. Bangunlah mereka dalam keadaan telanjang lunak, dalam keadaan memikirkan pilihan masing-masing, bangun dalam keadaan terpinga-pinga. Waktu itu juga kita dah tak carilah orang yang tersayang. Mak ayah tak cari anak-anak, anak-anak tak cari mak ayah, suami tak cari isteri, isteri tak cari suami. Dah tak hiraukan orang tersayang. Sebab apa? Memikirkan pilihan masing-masing. Dan waktu itu pula kepada ini ada api yang berterbangan, ada api yang berterbangan menghalau manusia atau mengebom, mengiring manusia dibangkitkan tadi untuk dihubungkan di satu tempat. Api tadi bunyi dia macam mana? Api tersebut yang sedang mengepung kita, yang sedang mengiring kita, yang sedang menghalau kita untuk pergi ke satu tempat yang ditetapkan, bunyi dia lebih hebat daripada guru. Guru berkuat dan tempat kita datang. Ini bunyi api tersebut lebih hebat daripada guru. Wallahu a'lam bunyi macam mana. Dan waktu itu kita bergerak apa? Bergantung dengan amalan masing-masing. Kalau amalan kita banyak, alhamdulillah, ada tunangan yang kita naik. Ketika mana? Ketika sedang diiring, ketika sedang dikepung, dihalau oleh api tadi. Kalau banyak amalan, alhamdulillah, ada transport kita sendiri. Kalau kurang amalan, ada yang berjalan kaki, malah ada yang banyak dosa, na'udzubillah, bergeraklah dengan muka sendiri. Disebabkan apa? Di dunia kurang amalan, dosa lebih banyak, waktu itu bergerak dengan muka sendiri. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini lagi takut kita dengar ketersilan. Kemudian apa? Apa yang jadi lagi? Selepas itu, dalam keadaan kita terpinga-pinga dalam kabut ketakutan, matahari dihilangkan cahaya, bulan dihilangkan cahaya, gelap gulita. Bertambah takut kita, bertambah takut. Dalam keadaan ketakutan tadi, dalam keadaan Allah tak menghilangkan cahaya matahari, cahaya bulan tadi, apa lagi jadi? Langit yang tebal, terbelah dalam keadaan banyak pintunya, dalam keadaan bunyi amat hebat, amat dahsyat, amat mengurungkan kita. Turunlah daripada belahan langit tadi malaikat Allah dalam keadaan bertasbih memuji Allah. Waktu itu kita bertambah takut, bertambah terkejut. Sebab apa? Sebab dapat tengok malaikat dan ubah asal mereka. Apa pula nak jadi lepas ni? Takut lagi kita terusnya. Dan sebab itu ringkasnya apa lagi? Ini secara sekitar lagi. Kalau kita cerita detail je, kita kunci iman hanya terusnya. Apa terjadi? Matahari yang dah dihilangkan cahaya dia tadi, dia datang semula cahaya dia terang macam mana bahang dia. Waktu itu bahang dia dah tak sama macam bahang sekarang. Kata ulama, jikalau matahari yang terbit di padang mahsyar tersebut diterbitkan di dunia besok pagi contohnya, hancur lebur habis dunia. Sebab apa? Dunia ni tak mampu menerima bahang matahari yang terbit di padang mahsyar. Dunia kuat betul sekali. Waktu itu manusia bergantung dengan amalan dia juga. Yang banyak pahala, alhamdulillah, rasa sejuk, rasa dingin. Yang kurang pahala,
dosa dia banyak dosa pula bergantung dengan amalan dia. Ada yang berpeluh-peluh, berkeringat, peluh macam mana? Ada yang berpeluh sampai ke tahap berkulali dia. Ada yang berpeluh dengan peluh dia sendiri sampai ke tahap betis dia sendiri. Ada yang berpeluh sampai ke tahap pahanya sendiri. Ada yang berpeluh sampai ke tahap perutnya sendiri. Ada yang berpeluh sampai ke tahap dada dia. Mana? Ada yang kelemasan dengan peluh dia sendiri. Mana? Ada yang tenggelam timbul dalam peluh-peluh dia sendiri. Alhamdulillah. Kalau kita tengoklah betul sudah, kita selamat ke waktu tu. Kita bayangkan tengok, kita selamat ke? Rasa macam tak selamat. Awal Allah Ta'ala zalim ke? Allah Ta'ala tak zalim. Yang zalim tu siapa? Yang zalim tu kita tentu sekalian. Yang zalim tu kita sebagai manusia. Allah Ta'ala tak pernah zalim walaupun sikit, tak pernah. Yang zalim tu kita sendiri. Ada tak lindungan? Ada tak naungan Allah buat apa? Ada. Ada golongan selamat, ada golongan yang berada di bawah naungan Allah. Siapa dia tu kita tengok. Ini baru masuk tajuk betul sudah. Masuk tajuk. Tajuk apa lagi? Golongan berada di bawah naungan Allah. Ini baru masuk tajuk tadi 45. Nampak lagi ada penting juga. Tunggu sana. Nabi SWT sab'atun yudhilluhumullahu fi ilmihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia hari yang mana tiada naungan melainkan naungan Allah. Siapa dia golongan pertama? Yang pertama, imamun adilun, imam ataupun pemerintah, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, golongan yang membesar, tumbuh membesar dalam keadaan beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, golongan yang hatinya sentiasa terpaut dan terhubung dengan rumah Allah. Yang keempat, wa rajulani tahaban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa tu? Dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Ijtama'a alaihi, bertemu, dan wa tafarraqa alaihi, berpisah semata-mata kerana Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni aqabullah. Siapa tu? Di sini sebut lelaki yang diajak digoda oleh wanita dhatu mansibin, yang berkedudukan, ada kedudukan, ada pangkat, wa jamalin, dan cantik. Bukan setakat ada pangkat, ada kedudukan, cantik pula. Ajak lelaki tadi buat maksiat, apa lelaki tadi jawab? Faqala inni akhafullah. Dia jawab, aku takkan buat maksiat dengan kamu wahai perempuan. Sebab apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Golongan yang selamat. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, golongan yang dia sedekah ataupun infak dalam keadaan sedekah dia fa'akhfaha, dia sembunyikan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia buat. Maksud dia apa? Maksud dia sedekah dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu kena. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu, golongan yang dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, munajat kepada Allah, menyebut nama Allah khaliyan, sendirian, dalam keadaan faqadat ainahu, dalam keadaan mengalir air matanya. Tuan-tuan tak dapat tulis dalam bahasa Melayu, tulis dalam bahasa Arab.
bahasa Melayu, hafal dalam bahasa Arab, insyaAllah dapat. Tapi kita tengok ulangan pertama, dapat tak mau baca panjang betul. Yang pertama, imamun adil. Imam apa? Imam mana orang berdepan? Imamun adil ataupun imam yang kita kenal imam pemimpin, ketua ataupun pemimpin, ketua, khalifah yang di depan, yang di hadapan itu imam. Adil macam mana? Kita tengok Islam, muslimah saudara. Islam tu sempurna tak? Islam tu sempurna. Islam tu cantik tak? Cukup cantik. Islam tu semua. Islam ajak kita daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Islam ajak kita daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Kita nak fokus melalui bab imam, bab kepimpinan, bab ketua. Tengok Islam ajak macam mana nak cari pemimpin dalam keluarga. Nak cari pemimpin dalam keluarga. Islam ajak yang layak jadi ketua keluarga bukan setakat boleh bagi makan minum kepada anak isteri, bukan setakat boleh bagi pakaian kepada anak isteri, bukan setakat boleh bagi tempat tinggal kepada anak isteri. Yang layak, yang betul adil dalam keluarga, ketua dalam keluarga, bukan setakat boleh bagi benda-benda tadi, dia juga kena bagi tarbiyah, didikan agama kepada anak isterinya, baru disebut imam yang ada dalam keluarga. Itu dalam sembahyang pun dah diajar macam mana nak cari imam. Diajar tak? Diajar kita. Kalau dalam hadis Nabi sebut nak cari imam ada 4 ciri. Kalau dalam hadis sebut 4 ciri. Kalau banyak lagi dalam kitab-kitab, insya-Allah kita jumpa. Pertama Nabi sebut nak cari imam dalam sembahyang kena cari yang fasih Al-Quran di antara kamu. Yang fasih Quran, yang baca Quran dia bagus. Tak salah dia baca Al-Quran dia. Tiba-tiba dalam masjid, contoh dalam masjid kampung Sungai Rahman Tunduk Sejak, ada imam A dengan imam B sama-sama hebat, sama-sama hafizul Quran, sama-sama ahli lagu, sama-sama guru Quran. Nak pilih yang mana? Tak apa, tengok Nabi suruh tengok ciri yang kedua. Yang mana satu lebih faham sunnah ataupun yang mana satu lebih faqih ataupun yang mana satu lebih faham hukum akal. Tiba-tiba dua-dua imam A dengan B tadi sama-sama hebat, sama-sama ustaz pada sejak. Contoh sama-sama ustaz apa dah. Tengok ciri yang ketiga pula. Yang mana satu lebih lama duduk dalam qaryah tersebut. Tengok pula tengok cek mana cek tentang sejak imam A dengan B tadi sama-sama pindah pula naik kampung Sungai Rahman, hari yang sama, waktu yang sama. Semua ni tiba-tiba pasang dia. Apa? Tengok yang keempat pula. Yang mana satu lebih bagus ya. Tengok imam A dengan B, keempat pula dua kali. Tak apa. Tengok yang mana keluar dulu. Tengok dua-dua pun. Yang mana keluar dulu layak jadi imam. Asal pada waktu dah tunjuk apa? Nak tunjuk kat sini tuan-tuan sekalian. Islam itu cukup hebat, cukup sempurna. Ajak kita cara cari imam, cari pemimpin dalam sembahyang yang layak. Layak tu bukan setakat boleh baca Quran, fasih Al-Quran, hafizul Quran, tapi kenapa? Yang kedua tadi kena faqih, kena faham hukum makan, khususnya bangsa pada sembahyang. Kita sebut sikit malam itu kan. Faqih tu kalau kita nak tahu dan faqih tak faqih, Nabi sebut yang nak jadi imam tu dia tak boleh beratkan sembahyang dia. Sebab yang belakang ni macam-macam golongan dia. Ada golongan tua, ada golongan muda, ada golongan sakit kaki, ada golongan kenal garut, ada golongan macam-macam. Yang tu belakang imam mana imam tak boleh beratkan sembahyang dia. Contoh kita sebut satu malam ni. Contoh sembahyang maghrib. Maghrib tak panjang kan? Maghrib tak panjang, pendek. Tadi tak masuk Isya. Tiba-tiba tu imam ni tuan-tuan sekalian, rakaat pertama sembahyang maghrib ni, lepas Al-Fatihah dia baca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
yang belakang makmum tu tegur lah, masa lagi imam ayat 10 dia rokok pun tak rokok juga betul imam duk tak duk kira ayat dia, masa lagi imam rokok ayat 20 tak rokok juga. Akhirnya tu imam rokok ayat ke-83 hadis yang biasa bawa rokok rakaat pertama sembahyang maghrib. Bermana imam tadi fakir dah, orang fakir waktu tak banyak baca pula dia tak fakir. Kena belakang mula tuan ada golongan yang sakit kaki, sakit lutut. Ada seorang dua anak muda petang tadi main bola sepak, terkedat pula kaki dia. Main sembahyang maghrib tu imam baca Yasin, silap-silap tu imam kena maki boleh mangkuk tu imam ada kena sebut mangkuk. Aku sakit kaki dia baca surah Yasin. Dosa boleh teruskan. Nak buat bermenang imam pilih kurang fakir. Itulah. Sebab kita sebut bab fakir. Sebab kita tengok sahabat tasmain sikit tu. Kalau kita mengaji, sebab apa Nabi suruh pilih imam yang fakir? Sebab kalau kita mengaji bab fiqh kita sebut sikit tu. Tu imam. Contoh di imam kita tengok rakaat pertama, kita tengok dekat dia tak ada apa kesalahan lagi yang boleh membatalkan sembahyang dia. Tak apa kita diam. Rakaat kedua kita tengok di atas kepala, di atas kepala dia ada air cicak, ada najis cicak seperti ini. Pada maaf dia tutup kepala dia. Nak buat macam mana? Kalau kita mengaji fiqh, kita ingat ustaz kata itu kalau kepiak tu imam kena taiki dah. Takkan kita nak subhanallah lagi dekat belakang. Takkan nak sebut subhanallah buang masa tu tak. Tu imam mana nak tahu tak kepiak dan taiki dah. Takkan nak kita buat imam tu, weh imam atas kepiak dan taiki dah berhentilah semayang. Takkan nak jerit lagu tu lagi, tak kena duduk saja. Nak buat apa waktu tu? Tuan pun faham lah kalau waktu tu jadi kita dah kena pindah ke depan. Buat apa? Kalau telah utara sebut kuih tepi aku imam, kuih apa? Tepi pun pasal ni satu tak pernah nak cakap imam kuih ataupun buang tepi aku imam tu bahagian ke tepi. Sementara waktu tak panjang imam boleh teruskan sembahyang. Kalau imam tu faham, alhamdulillah. Kalau imam tak faham macam mana berapa dia nak teruskan. Tuan yang mengaji dia betul-betul imam ada najis tak kepala, kita pilih kuih biar dia. Kalau dia tak faham, dia kali dekat kita kena siap kita penutup boleh teruskan. Sebab tu imam kena fakir, kena faham. Itu contoh satu lagi. Tadi kebiar kena najis, tak apa, tiba-tiba 2-3 bulan nampak kain untuk imam kena najis. Rakaat pertama tak nampak, rakaat kedua tengok ada seketui ni, kayaknya nampak macam teh ayam. Waktu tu kita dengar itu ustaz beritahu kalau kebiar tu imam kena najis, kena tanggalkan kebiar tu imam. Ini kain tu imam kena najis, buat macam mana? Kalau kita faham pula, janganlah pergi kain tu imam tu terus saja. Jangan pergi kain tu imam. Dan kita kena imam itu dia pakai kain semata-mata. Nampak dia punya apa? Pengikut dia juga. Masalah pengikut dia juga. Takkan nak pilih dia imam, takkan nak pilih subhanallah lagi, takkan nak boleh nak subhanallah nak pilih imam. Tak payah. Waktu tu makmum kena ambil alih juga tu imam. Kena ambil baca tu imam, kena ambil jawatan tu imam. Kena buat macam mana? Langkah lebih ke depan. Ini bab kepimpinan ni kita kena langkah pergi ke depan, duduk sebelah tu imam, dan tu imam waktu tu kena faham. Kalau orang duduk di sebelahnya dalam sembahyang, dia kena faham bahawa tugas dia habis dekat tu, kuasa dia habis dekat tu, orang dan dia ni kena faham. Kalau tu imam tak faham, masalah terus jalan. Jadi macam tadi, kalau tu imam dah nyak silap sikit tuan, dia pun pernah ajak makmum tadi tu kita macam tu lah. Sebab tu imam kena fakir. Itu sebut bab kepimpinan teruskan. Kita sebut istighfar kepimpinan dalam keluarga, dalam sembahyang,
susah kalau dalam negara. Adil macam mana? Adil seseorang pemimpin bukan setakat boleh bagi apa, boleh bagi kemudahan kepada rakyat dia, boleh bagi bantuan macam-macam kepada rakyat dia. Dia seorang pemimpin yang adil. Dia tak boleh bebani rakyat dengan bermacam-macam bukan. Contoh, bermacam-macam kezaliman dia buat tak boleh, sebab itu tak termasuk dalam pemimpin yang adil. Dan kalau dia adil, seadil yang betul-betul sebenarnya, dia adil. Kalau dia seorang mukmin, dia adil, bukan setakat dia boleh bagi bermacam-macam kemudahan kepada rakyat dia. Dia juga, kalau dia seorang mukmin, dia kena tarbiah rakyat agar dia rakyat yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala janji kalau rakyat satu negara tersebut, satu negeri tersebut, satu kampung tersebut beriman dan bertakwa, Allah tersebut apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa Allah Taala janji? Dan sekiranya penduduk kampung ataupun negeri ataupun negara tersebut aman, beriman semuanya, wattaqau dan bertakwa kepada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan didikan pemimpin rakyat itu sendiri. Allah Taala janji apa? Lafatahna 'alaihim barakat, dibuka segala keberkatan yang banyak daripada langit dan bumi. Bila ada keberkatan yang banyak daripada langit dan bumi, di situ ada apa? Di situ akan lahir anak-anak yang soleh, anak-anak atau rakyat yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada dosa. Di situ akan ada apa? Di situ akan ada ekonomi negara yang hebat. Akan ada apa? Rezeki yang melimpah ruah kepada negara tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan amanu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji siapa? Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tentu sudah bukan kita kata sendiri. Jadi yang pertama siapa tadi? Yang selamat, yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tiada naungan melainkan dengan Allah. Tak bukan imamun adil, imam ataupun pemerintah ataupun pemimpin yang adil. Itu baru satu tujuan, baru satu, tak masuk 2, tak masuk 3, tak masuk 4, tak masuk 5, tak masuk 6, tak masuk 7. Kalau saya masuk semua, lambat dia pergi terusnya. Jadi takat tu dah tutup lagi, takat tu sampai pada ni. Ada masa lagi, ada kelapangan, ada tuan-tuan nak panggil saya lagi, silakan. Ataupun tak mau panggil, mana tahu Surya dah nak panggil Ustaz jumpa lagi, tak apa. Kalau boleh kita main lagi, nak kongsi-kongsi ilmu Allah Taala. Sebab ilmu Allah Taala maha luas. Kita baru dapat sikit saja, baru dapat sikit saja. InsyaAllah ada kelapangan, ada izin daripada Allah, kita jumpa lagi, boleh kongsi-kongsi lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya teruskan, yang terkena kita semua menaman pihak, saya minta ampun, minta maaf yang berdosa. Sebelum tu muslimat, saya malam ni bawa hadiah kepada tuan-tuan sekalian, bawa hadiah sebuah majalah daripada Mahat Ad-Da'wah Al-Islamiyah, Mahat Ad-Da'wah Al-Islamiyah pada Melaka tersebut Pulau Pinang. Mudirnya siapa? Mudir pengetuanya Al-Fadhil Ayyada Ustaz Sobri Iman Amsyah. Ini majalah ni tuan-tuan ambil At-Taqwa dekat blog saya itu dan dalam ni punya sejak